Okey, kita berada pada bulan Zulqa'dah, ya. Zulqa'dah kan? Seminggu lagi insya-Allah kita masuk pada bulan Zulhijjah, ya. Pada bulan yang Nabi sebut dalam hadis, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashar." Kata Nabi, tidak ada hari-hari dalam tahun ni yang Allah lebih sayang kita lakukan amal soleh di dalamnya lebih daripada kita melakukan amal soleh pada hari-hari di Al-Ashar, daripada bulan Dzulhijjah, yakni min 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah. So kita sebutlah juga sebab takut nanti kan, sebab raya Aidil Adha dia tak macam raya Aidil Fitri kan. Idul Fitri dah memang dia dah ada lagu dia, dia ada masing-masing buat berbincang, syura dalam keluarga, balik mana, apa nak baju nak pakai, itu preparation tu ada. Tapi Idul Adha ni, bila, kan, sedar-sedar dah, raya dah, okey lah, kan. Sedangkan kita akan melalui hari yang terbaik, yang kata Nabi, tidak ada hari, bila kita buat amal soleh, nanti insya-Allah saya harap kita masuk dalam kelas ni, masuk pada 10 tu, dia tak sama dah. Duduk sama, ya, mengantuk lebih kurang tu sama tak ada beza insya-Allah, ya. Ya, sama. Tetapi yang tak samanya adalah Allah melihat amal itu berbeza daripada hari lain. Jadi sebab tu hari itu masya-Allah kita kena prepare untuk buat lebih baik, buat lebih banyak, buat lebih cantik, buat lebih elok, kan. Sebab Nabi kata tidak ada yang amal soleh yang kita buat lebih baik daripada hari itu. Hari dalam 10 hari yang Zulhijjah, yang awal, 10 yang awal. Ramadan yang akhir, Zulhijjah yang awal. Sehingga para sahabat bertanya sebab cara Nabi cakap tu macam, baik sangat ke? Seolah-olah, seolah-olah baik sangat ke? Adakah lebih baik berbanding dengan orang yang berjihad pada jalan Allah? Maknanya keluar berperang, prepare untuk mungkin luka, susah, payah. Adakah lebih baik? Sebab Nabi sebut tu macam ahabbu ilallah, memang Allah lebih sayang. Maka para sahabat berkata, walal jihadu fi sabilillah. Adakah lebih baik daripada kita keluar berjuang, orang yang berjuang pada jalan Allah, dan kita buat satu amal soleh dalam tu. Kita duha, kita baca Quran, kita sedekah, kita datang dalam majlis ilmu, kita silaturahim sesama kita. Ya, itu amal soleh yang Allah nak kita lakukan. Dan adakah lebih baik daripada walal jihadu fi sabilillah? Maka Nabi kata, walal jihadu fi sabilillah. Walaupun amal kita buat di 10 hari di awal di bulan Zulhijjah itu lebih Allah sayang daripada walaupun orang tu berjuang pada jalan Allah. Maknanya, cuba bayang, punya Allah sayang amal yang kita lakukan pada hari itu. So, kita kena prepare sebab kita tahu benda baik kena rancang. Kalau kita nak buat sesuatu baik, satu baik, kita kena rancang. Orang yang gagal merancang ialah orang yang merancang untuk gagal. Maknanya kalau kita tak ada prepare, okey, seminggu lagi insya-Allah, aku nak ada benda. So kita kena prepare. Yang ni, ya, kita jadikan lebih baik. Dan Nabi kata, wal jihadu fi sabilillah illa rajulun dhahaba bi nafsihi wa malih falam yarja min zalika syai'. Kecuali kata Nabi, seorang yang dia berjuang, memang dia syahid kat situ, ataupun kalau dia balik ke rumah pun, dia tak bawa apa sebarang ghanimah, melainkan dia berjuang li'ilak kalimatillah semata-mata, tanpa ada sebarang imbuhan. Itu saja yang boleh challenge kitanya amalan 10 hari di bulan Zulhijjah. Maka ya Allah, berilah kami taufik. Sebab yang kita paling perlu adalah taufik. So tengok apa amal yang kita kena buat. Dan kemuncak amal apa? Kemuncak amal adalah kurban yang kita lakukan pada hari. Sebab bila 10, maka kemuncaknya adalah pada hari 10. Hari 10 disebut hari apa? Hari Nahar. Ya, hari Nahar yang itulah pada Aidul Adha. Sebab Nabi sebut lagi, dan tidak ada amal pada hari itu yang lebih Allah sayang. So 10 tu dah kita dengar tadi. Pada hari 10 pula kita ambil. Tidak ada amal yang Allah lebih sayang pada hari itu lebih daripada saat kamu menyembelih korban. Maknanya taufikkanlah kami ya Allah. Taufikkan kami ya
Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, semua yang saya hormati, saya minta izin minum ya. Um, ya kan, sesat lah segala macam. Baik, kita masuk pada ayat yang ke-229. Okey, pada ayat 229 kita masih dan tentunya masih bercerita, Allah bercerita tentang sesuatu perkahwinan yang dibina, dan perkahwinan kita katakan bahawa sesuatu benda yang perkahwinan ni kan satu apa disebutnya, kita nak sebut perkahwinan adalah satu mekanisme untuk fitrah paling asas bagi manusia. Sebab fitrah paling asas bagi benda hidup selain daripada meja, mikrofon, mineral water, benda hidup, sama ada hayawan ataupun nabat, tumbuh-tumbuhan, mereka ada fitrah asas. Apakah fitrah asas setiap benda hidup? Fitrah asas benda hidup. Fitrah maknanya satu yang semula jadi. Kita tak payah belajar pun kita tahu. Sebab benda tu ada dalam fitrah, jiwa kita, dalam diri. Dan ini bukan pada manusia, pada semua benda hidup. Pada semua benda hidup. Hatta tumbuh-tumbuhan. Maka dia ada fitrah asas benda hidup ialah mesti ada fitrah ni. Baik. Fitrah asas bagi setiap benda hidup adalah legacy. Legacy. Dia panggil apa? Zuriat. Kesambungan hayat. Itu fitrah benda hidup. Fitrah. Bila Allah hidupkan satu benda, satu kehidupan, maka fitrah ini fitrah asas. Fitrah asas. Setiap benda hidup, fitrah asasnya adalah legacy. Zuriyat. Kalau kita zuriyat, ya, kalau kita kata kalau pokok tu, tak pula kita cakap kat nursery kan, oh banyak zuriat-zuriatnya di sini kan. Kan? Tetapi kita faham maksud dia kan, idea dia adalah fitrah asas benda hidup adalah legacy. Dan kita katakan bahawa kalau itu fitrah asas bagi satu benda yang Allah cipta, maka Allah letakkan mekanismenya adalah perkahwinan. Maka itu dia punya mekanisme untuk supaya legasi tersebut berterusan. Ya. Dan cuba bayang kalau fitrah ini tak ada. Apa jadi pada hidupan? Maka pupuslah. Sebab tu tak pupus. Sebab itu manusia tak pupus. Sebab itulah tumbuh-tumbuhan tidak pupus. Sebab dia ada fitrah tu. Dia ada fitrah. Dan dia punya mekanisme dia adalah, kalau kita manusia, perkahwinan. Kalau pokok pun adalah dia punya, orang kata, ni kan kahwin kan ni. Pembenihan. Semua perkataan itu adalah sebenarnya nak menunjuk betapa adalah asas kepada kehidupan. So, fitrah asas kehidupan. Sebab itu semua yang dikasihkan, saya keluar sedikit. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala apabila nak menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang hidup, kan salah satu sifat Allah adalah hayyun. Maka Allah mesti menceritakan kepada kita, Allah itu tak sama dengan hidup yang lain. Sebab saya katakan bahawa fitrah ni makna satu benda yang mesti ada pada benda yang hidup adalah legacy. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab nak bagi tahu bahawa, nak menutup bahawa sebenarnya Allah itu hidup, tetapi hidupnya Allah sama sekali tidak hidupnya manusia. Kenapa? Sebab manusia ada tak sama dengan adanya Allah. Manusia hidup tak sama hidupnya Allah. Setiap manusia ada dan hidup secara iftiqar, mengharap. Tetapi adanya Allah dan hidupnya Allah secara istighna, terkaya daripada sembarang mengharap. Kita hidup dengan penuh pengharap.
Suami harap isteri, isteri harap suami. Contohnya kan. So semua benda dia punya cerita dia adalah dalam kerangka mengharap. Baik, mengharap. Baik tu. Itu kita cerita dulu. Supaya kita dapat memandang tinggi dan kenapa Islam memandang tinggi perkahwinan. Ya, Islam memandang tinggi perkahwinan, maka Islam datang pada setiap yang terutamanya fitrah peraturan. Ya, so kita cerita ni adalah peraturan. Walaupun semua yang dikasih lihat, elok saya buat disclaimer, kita tak cerita detail. Sebab detailnya tentulah kita kena masuk dalam bab munakahat. Dan munakahat pula, alhamdulillah kita hari ini kita ada apa mahkamah syariah, itu lebih detail. So kalau nak betul-betul detail kat situ, tapi di sini kita go through mendapat idea asas. Sebab ilmu ni untuk kita orang awam kita faham secara awam umum, tetapi kepada pakar-pakar kita, pada gulungan fuqaha kita, pada para hakim-hakim kita, ayat-ayat ini mereka akan bincang, akan bongkar, akan sampai menjadi satu panduan untuk kita yang awam ni mengikut mereka. Sebab kita tetap sedar, kita bincang ini semuanya secara umum. Betul kan? Saya kena sebut benda ni sebab jangan nanti bila kita keluar, oh saya dah mahir dan tentang talak ni sebab dah masuk kelas tafsir. Siapa ada masalah, lepas tu duduk atas pentas bercerita ke orang pula, ceramah orang tentang no. Kita kena tahu had. Ya, hidup ni kena tahu had dan batas. Ya, kita tahu batas sebanyak ni, kita jangan lebih daripada batas itu. Sebab tu dalam tafsir, batas dia adalah batas untuk kita faham apa secara umum idea di sebalik ayat ini. Detail, maka kita masuk pada bidang ulama fiqah. Detail lagi, kalau dalam negeri kita, dalam negara kita, ada mahkamah-mahkamah syariah, ada qadi-qadi yang dilantik. Maka mereka itu adalah tempat rujuk sebenar. Bagi clear kan? Sebab kalau tidak, semua orang nak bercakap pada hari ini, kita pun rasa terkejut, rasa hairan. Ya. Sebab tu bukan semua benda kita kena cakap kan? Kan? Kalau kita rasa kita bukan orang yang patut bercakap, jangan bercakap kan? Masalah hari ni semua orang nak kena bercakap. Lepas tu mengeluarkan fatwa. Ya, mengeluarkan fatwa. Confused. Kan? Tapi kita faham pula kan bila kita pergi tentang perubatan, kita tak nak pula orang yang tak ada berkenaan bercakap kan? Kita tak nak pula orang yang, you bukan doktor kan, tapi bercakap punya kencang ya, tentang teori-teori. Ini fitnah akhir zaman. Ya? Sebab manusia kadang-kadang dengan pengaruh bercakap. Ya? Itu masalah mulut kan. Itulah, dia bukan boleh, dia memang cakap, main cakap-cakap je kan. Baik, jom kita mula dengan satu benda yang kita dengar. Sebab tu saya mulakan tadi, sebab saya sambil bercakap, sambil mendoakan. Saya nak ingatkan juga bahawa setiap orang yang bila mereka berkahwin, maka akan ada syaitan yang nak memecah belahkan. Boleh tengok dalam kitab Talbisu Iblis. Boleh tengok dalam Nasaihul Ibad. Boleh tengok apa perkataan Sayyidina yang disandarkan mungkin pada Sayyidina Umar Al-Khattab, yang menyatakan bahawa wazifah syaitan itu yang paling kanan adalah syaitan yang boleh memecah belah rumah tangga kita. Ya, rumah tangga kita tu ada syaitan yang in charge, yang make sure untuk supaya rumah tangga kita tu berpecah belah. Sebab tu saya cerita ni, sebab setiap benda ni dia ada punya vibe dia. So bila talak. Sebab saya selalu menyebut pada diri saya lah, ya, benda yang bersifat negatif, ya, bersifat negatif, kita jangan biasa cakap. Ya, sebab benda tersebut, ya, sebab benda yang kita cakap, kita akan dapat balik. Kita cakap elok, cakap dapat balik. Dan benda yang tak elok, kita tak nak kita bercakapkan dia sampai akhirnya benda tak elok tu patah balik pada kita. Jadi sebab tu bila saya bercerita tentang ni, kita akan sedar bahawa saya akan sebut marilah kita minta. Namun macam mana pun, ingat tak, saya akan kata bahawa ada di kalangan kita yang terpaksa melalui proses ini. Dan itu juga tak jadi masalah. Ya, sebab kita tak nak nanti akan ada, ya Allah, hidup saya teruk ke? Dah okey je. Ya, sebab itu laluan manusia tak sama kan? Laluan kita semua tak sama kan? Tak, maksud saya laluan hidup kita, bukan laluan jalan tadi yang hilang waste tadi. Baik. Jadi, kita bermula dengan at-talaq. So, at-talaq, kita tahu makna talak adalah cerai. So, at-talaq. So, dalam konteks ayat ini, sekarang kita tengok konteks ayat ini, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut at-talaqu.
marratan. At-talaqu marratan. Ya. At-talaqu marratan, ayat ini kena disambung dengan ayat selepas itu. Baru kita faham. Dan barulah ulama tafsir, dia tafsir macam kita baca. Ya. Sebab kalaulah kita nak terjemah talak. Apa makna talak? Cerai. Kalau kita nak kata at-talaq itu makna cerai, cerai itu marratan ke? Berapa? 3. Tetapi di sini Allah sebut at-talaqu marratan fa imsakun. Ya. Jadi ayat itu kena maka sebab tu ada fa, maka. Bila maka mana ayat tu bergabung dengan sebelumnya. Baik, apa yang kita nak boleh faham di sini? At-talaq maknanya membubarkan perkahwinan, maknanya berpisah antara suami dan isteri. Ya, yang kita katakan kita di sini, ya Allah, kekalkanlah rumah tangga kami dalam bahagia. Baik, at-talaq diberi makna bermaksud yang Allah nak maksudkan di sini adalah talak yang dapat rujuk. Walaupun sebutnya at-talaq, tetapi makna at-talaq di sini adalah talak yang boleh rujuk. Ya, talak yang boleh rujuk. Okey. Jadi talak yang boleh rujuk itu dua maksud 2 kali. Ya, 2 kali. 1, 2. Ya, yang boleh rujuk 1, 2. Ya, maka sebab itulah disebut talak raj'i. Ya, disebut 2 itu adalah talak yang raj'i. Raj'i maknanya rujuk, boleh rujuk. Apa maksud boleh rujuk? Dalam tempoh iddah. Sebelum tu dah cerita tentang iddah kan? Dalam tempoh iddah, sebab dikatakan ayat sebelum daripada itu adalah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. So dalam tempoh salasata quru, maka pada ketika itu boleh rujuk. Maksudnya apa dia? Suami boleh rujuk. Ya. Nampak tak? Sekali lagi, semua yang dikasih sekalian, dalam rumah tangga, apa yang mesti ada? Ambil dia punya apa? Parti dia. Dalam kita nak bina rumah tangga, apa yang mesti ada? Sampai pada ayat ni sekarang. Dia mafhum sebalik. Apa yang mesti ada, saya dah sebut minggu sudah. Sebuah rumah tangga yang kekal baik, insya-Allah mesti ada apa? Mesti kita menggunakan saya ulang. Kenapa Allah sebut ya tarabbasu, fatarabbasu? Di sebalik itu ada satu message. Bahawa rumah tangga perlu ada apa? Perlu ada? Saya tak dengar sangat. Kenapa? Sebab tak berapa yakin jawab. Ya. Baik, saya ulang sekali. Saya dah sebut bahawa dalam ayat-ayat yang kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang contohnya contohnya wal mutallaqatu yatarabbasna. Ya, kita guna kalimah yatarabbasna. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut yatarabbasna. Kemudian alladzina yu'luna min nisa'im tarabbasu. So, apa dia? Ini satu tip untuk kita dalam membina rumah tangga di situ. Apa maksud tarabbas? Tahan, tunggu. Apa tujuan tahan, tunggu? Baik. Dah sarapan ke? Baik, ingat. Dalam rumah tangga, kita kata nak sefahaman, kita nak kasih sayang, mawaddatan, warahmatan, kan? Sakinatan. Baik, ayat ini memberitahu, bila kita tengok pattern ayat, baru kita faham bahawa rumah tangga, bila Allah gunakan bahawa tunggu. So, bila tunggu. Sekarang ni, dah talak dah. Tunggu lagi, ya. Sekarang dan wat talaqu marratan, ya.
tunggu lagi 2, ada 1 lagi reserve. Baik. Menunjukkan apa? Dalam rumah tangga mesti ada menggunakan akal. Sebab sayang semua adalah perasaan. Kasih sayang itu adalah perasaan. Tetapi dalam rumah tangga, kita dalam membina perasaan mesti diasaskan pada akal. Rumah tangga kita akan jadi baik. Ya, ni saya sebut ni bukan kononnya, oh, ni semua tak baik ke? Tak, saya cakap tu untuk saya doa supaya rumah tangga saya baik. Pastinya, kan? Jadi, kasih sayang dan perasaan mesti dibina di atas akal yang waras, yang baik, yang kukuh, yang mantap. Daripada ayat ini kita nampak. Sebab kalau kita tolak akal, kita gunakan hanya feeling, emotion, ya, pada perasaan dan emosi. Biasanya perasaan dan emosi ni sifatnya apa? Cepat. Orang horn kita. Saya tadi, ya Allah, nak mengadu je. Kita dah lah mencari mana Masya Allah kan. Jadi tentulah mungkin kelihatan saya punya orang daripada belakang mungkin tak apa nampak macam kita punya tu macam lancar kan. Datang satu motor besar, dia pergi sebelah, dia peram, dia rem. Ya Allah, punya terkejut, ya Allah. Kan? Baik, spontan. Spontan. Apa yang datang mula? Nampak? Kita dah lah tak jumpa jalan. Nah, akal dengan emosi mana datang dulu? Emosi dulu. Kan? Mungkin kita marah dulu. Mungkin kita cakap benda tak elok dulu. Lepas tu, apa ni? Kan? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, kan? Jadi nampak tak? Kalau di atas jalan raya pun begitu juga dalam rumah tangga. So dalam rumah tangga kan sentiasa ada benda yang akan menyebabkan terpancing emosi kita. Dan biasanya emosi ni cepat dan banyak rumah tangga berlaku apa yang tak nak kita nak ialah kerana kita lupa bahawa akal kena sentiasa letak di hadapan. Maka Allah berulang kali sebut tarabbasu, suruh tunggu, suruh tahan, ada tempoh, ada masa, beli masa. Buy time. Kita payah kan bila kita geram, aku cakap, semua cakap. Kan? Sebab itulah dalam hadis, saya ambil mafhum, Nabi berkata, barang siapa nak supaya dia selamat dan maruahnya terjaga, maka jangan buat 2 benda ketika kita marah. Yang pertama, ketika kita rasa aku tengah marah ni, maka jangan buat 2 benda. Yang pertama, jangan bercakap. Kita rasa macam, aku tengah marah lah. Okey, jangan cakap. Masa itu, diam adalah permata paling berharga buat kita. Aku tengah marah ni. Tapi kita tu kan, time marah tu banyak cakap kan. Yang si pendiam ni, time dia marah tu lah, Masya Allah. Karangan dia paling panjang, Masya Allah ya. Teks dia tulis, kan. Tetapi sebenarnya Nabi kata, kalau siapa nakkan baik dan menjaga maruah diri, maka ketika dia sedar marah, jangan buat yang pertama adalah jangan bercakap. Tu first. Ya, orang kata prinsip nombor 1 tentang emosi adalah bila kita rasa terpancing emosi, maka jangan cakap. Dan yang kedua adalah jangan berjanji. Jangan berjanji. Sebab janji itu ialah satu benda yang kita kena buat. Dan bila kita dalam keadaan emosi, biasanya akal kita main janji je. Ya, tak kiralah yang ni emosi yang best ke tak best. Ya, berjanji mesti atas dasar akal, bukan dasar perasaan. Sebab dasar perasaan, bila perasaan tu dah hilang, alamak. Dia mari alamak. Sedangkan janji adalah mesti dicapati. Bila janji mesti. Ya. Kalau kita seorang manusia, janji mesti ditepati. Bukan ada option. Once kita keluar atas nama janji, wajib kita tepati. Kalau tidak, jangan berjanji. Tetapi biasanya bila kita gunakan perasaan, maka kita tak rasa perlu untuk tunaikan janji. Ya, maka sebab tu kalau berlaku macam tu, orang tu disebut apa oleh Nabi? Munafik. Ayatun munafiqun salasatun, ya. Tanda munafik itu dengan jelas-jelasnya adalah salah satu yang paling besar adalah idza wa'ada akhlaf. Bila janji je, memang. Sebab tu, supaya kita dengan orang rumah kita, orang rumah dengan suami, ketika kita dalam keadaan emosi yang melulu, jangan janji apa-apa. Tengah seronok sangat lah.
Jangan janji dulu. Dah rasional, baru bagi satu janji. Kita ni problemnya tengah menggebu-gebu perasaan, masa itulah kita bagi janji. Then, bila gebu-gebu tu hilang, dia balik pada kenyataan, alamak, macam mana nak... So, isunya adalah akal. Ya, balik pada tentang akal yang sentiasa kita guna dalam rumah tangga kita. Amin ya Rabb. Bukan senang kan? Ya, ketika kita rasa nak marah, akal bagi tunggu. Tapi akal ni dia slow, tu masalahnya. Yang lebih slow apa dia? Yang lebih slow lagi. Akal tu dah slow compared to emosi. Yang lebih slow adalah kebijaksanaan. Bijaksana lagi slow. Sebab itulah qadi, mufti, di antara keaiban mereka adalah tasyarru'. Kalau cepat-cepat merespon, itu bukan mufti yang baik. Sejujurnya. Seorang qadi yang baik bukan cepat-cepat merespon. Seorang qadi yang baik, tapi hari ini orang nak semua cepat kan? Ya. Akhirnya kita merespon, sedangkan rupanya sebab itulah mufti dia sebut sahibus samahah. Samahah ni maknanya adalah toleransi yang paling tinggi. Toleransi itu hanya akan dapat setelah dia tahu ni, tarik ni, habis semua kajian, dan dia akan keluar satu perkataan. Dan perkataannya jadi fatwa. Ya. Tapi kalau asal ada benda cakap, itu merupakan untuk ilmu kelemahan. Sebab ilmu dan emosi dan perasaan datang dulu. Akan datang lambat sikit. Dan kebijaksanaan paling lambat. Ya. Saya pun tulis dalam saya menyatakan remedi, bukan saya tulis dalam nota saya. Memang kebijaksanaan tu lambat. Sebab tu kita tak kebijaksanaan dan kebodohan dan sedar kebodohan, bukan bodoh cepat, sedar kebodohan tu lambat. Berapa banyak kita tu, kenapa aku buat bodoh sangat, nampak tak perkataan. Sebab sedar bodoh tu lambat. Buat bodoh cepat, sedar bodoh tu lambat. Kenapa aku buat benda ni? Semuanya adalah sebab akal. Okey. So, semua yang dikasih sekalian, so saya nak ayat ini sebab kita nak apply dalam rumah tangga kita, rumah tangga saya lah. Ya, rumah tangga saya. Maka apabila kita dengar at-talaqu marratan, kita masih dapat lagi apa yang Allah nak sekarang. Allah nak kita faham bahawa dalam rumah tangga memang kita tu penuh perasaan cinta, kasih, mawaddah, rahmah, sakinah, tetapi rumah tangga yang terbaik adalah rumah tangga yang meletakkan akal. Okey, letakkan akal. Dan tips dia adalah bila kita marah, tak kira suami atau isteri, diam. Ya, just diam. Tapi jangan buat diam, tu lagi sakit hati kan. Diam, membuat tak tahu tu lagi sakit hati. Tetapi maknanya diam untuk tidak bercakap ketika sedang marah. Ya? Dan biasanya maaflah, orang lelaki dia ada sikit skill tu lah. Perempuan dia tak ada skill tu. Time marah tu lah, Masya Allah, dia mula nak keluar kan. Lala dia tak boleh cakap, dia menangis. Kan? Sebab menangis adalah bahasa emosi sebenarnya. Ya, ketika bahasa perkataan dah hilang dah tak tahu nak tulis perkataan apa, dah nak keluar, dan akhirnya dia pun menangis. Dan menangis tu, air mata tu adalah sebenarnya bahasa emosi manusia. Saya bukan cakap laki-laki atau perempuan. Dia adalah bahasa emosi manusia kan. Baik. So, at-talaq di sana, apa maksud dia? No. Sekarang, ayat ini. At-talaq di sini maksudnya adalah dah. Sekali lagi, semua orang kena respon. Bila kita dengar at-talaqu, maksudnya adalah perceraian yang boleh rujuk. Ini bukan cerai, tetapi perceraian yang boleh rujuk. Kalau kita faham yang tu, kita faham ayat ini. Sebab kalau tidak, kita akan confuse. Talak kan ada 3. Tetapi kenapa marratan? Tetapi at-talaqu di sini, ulama tafsir dah tak letak. Ya? Kalau kita ambil terjemahan saja, mungkin kita kata, talak itu 2. Ya, talak itu 2. Tetapi talak yang boleh rujuk itu 2. So, sekali lagi, nak bagi mantap. At-talaqu di sini maksudnya adalah jadi menunjukkan walaupun bercerai tetapi masih boleh rujuk. Sebab
nak menjaga rumah tangga tadi supaya jangan semudah-mudahnya dibubarkan, sebab rumah tangga adalah satu benda yang sangat mulia. Okey? Baik, setelah kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan marratan, maknanya talak itu satu, dua. Pada cerai yang dikeluarkan oleh, sebab talak ini mesti yang mengeluarkan hanya suami, itulah kita fahamlah kan, sebab tu talak adalah suami. Kemudian mutallaqat siapa? Mutallaqat. Sebab tadi Allah cerita tentang orang yang ditalak, orang yang al-mutallaqat, ya, talaqa yutalliqu tatliqan mutalliqun mutallaqun, ya. Dengar? Talaqa yutalliqu tatliqan mutalliqun mutallaqun. Baik. Pada ayat ni sebut mutallaqatun mutallaqatani mutallaqatu. So mutallaqat adalah isim maf'ul. Orang yang ditalak. Siapa yang ditalak? Perempuan, isteri, ya. So sebab itulah mesti dia takkan jadi seorang lelaki ana mutallaq. Aku orang ditalak. So orang yang, sebab dia ada dua je, satu suami, satu isteri. Isteri disebut mutallaqah, sebab perempuan lah ada tamar butah. Bila banyak mutallaqat. Dan seorang lelaki disebut seorang mutalliq, seorang yang membuat talak. So talak itu, orang yang mengeluarkan talak disebut mutalliq, dan orang yang ditalak disebut mutallaq. Isim fa'il, isim maf'ul, ya, masdar mimi, ya. Okey. Bukan masdar mimi. Baik. Jadi semua yang saya kasih sekalian, jadi talak itu yang okey, sekarang kita dah nampak orang kena talak, kita nampak orang yang menalak, mutalliqun, mutallaqun. So talak itu dua. Maka okey, Fa'imsakun, imsak. Apa makna imsak? Maknanya konteks ni bukan berjaga-jaga. Sekarang ni konteks ni kan kita biasa, okey, tamassak, berpegang teguhlah, ya. Tamassaku, berpegang. So tamassak ni maksudnya maksudnya fa'imsakun maknanya pegang. Maksudnya dalam tempoh rujuk, kamu boleh rujuk, maknanya imsak, pegang. Maksud ambil balik, jadikan dia sebagai isteri balik. Ya, jadi dalam tempoh marratan tadi, dalam tempoh marratan. Bima'ruf, ya. Allah Subhanahu Wa Taala, bila kamu sudah ada masalah, maka bila kamu ambil balik bima'rufin. Ma'ruf. Apa makna ma'ruf? Maknanya apa makna ma'ruf? Cara yang baik. Lebih bagi makna lagi? Bagi makna lagi? Ma'ruf? Baik. Ma'ruf, ya. Kita bisa dengar amrun bima'ruf, nahyun 'anil munkar. Biasa dengar kan? So di sini kalimah Allah gunakan ma'ruf. Kenapa saya kena tekankan? Sebab nanti ada baik lagi. Sebab nanti kita confuse antara benda baik. Oh, ma'ruf baik, wa tasrihum bi ihsan. Ihsan pun baik. So sekarang ni kita nampakkan bezanya. Nampak bezanya adalah sekarang, ya, dalam tempoh kamu boleh rujuk tadi, maka kamu memilih untuk imsak, ambil dia balik. Maka tetapi ambil dengan ma'ruf. Apa maksud ma'ruf? Maksudnya adalah mengikut ketetapan Allah. Kan? Ma'ruf dan mungkar. Amrun ma'ruf, benda yang mengikut sebab ma'ruf tu ialah benda-benda baik yang diperintah oleh Allah. Maknanya kamu kena mengambil isteri kamu dengan ma'ruf, bermaksud dengan mengikut ketaatan kepada Allah. Kamu kena ambil balik sebab kamu kahwin dulu, ya. Kamu kahwin itu, kenapa kamu dapat jadikan dia isteri kamu? Sebab kerana adanya satu yang disebut sebagai akad, kan? Akad, kan? Akad, kan? Yalah, memang dah lama kan, tapi takkanlah terlampau lupa. Kan?
Apa makna akad? Apa makna akad? Apa makna akad? Akad. Apa makna akad? Akad makna ikat. Ikat. Ya, ikatan yang teguh, akdun. Tapi bila Melayu akad. Ya. Jadi sedangkan dia adalah ikatan yang teguh. Sebab itulah kita belajar tasawuf, kita belajar fiqh, kita belajar akidah. Akidah adalah ikatan yang teguh. Cuma dalam konteks akidah dia tak sama macam akad ini. Sebab akidah adalah ikat yang tak boleh buka lagi dah. Ya, adapun ikat ini begitu teguh seolah-olah tak boleh lagi nak dirungkai. Namun ada yang boleh merungkainya, ya, ada yang merungkainya. Baik. Jadi sebab tu sekarang ni bila kita katakan bahawa apabila dalam tempoh rujuk, maka fa imsakun bima'ruf. Ingatlah, ikat balik mengikut ketetapan Allah. Maksud bila ketetapan Allah, maknanya jaga balik tanggungjawab sebagai seorang suami, tanggungjawab sebagai seorang isteri. So, bersedia untuk mengambil alih tanggungjawab tersebut. So, itu maksud ma'ruf di situ. Supaya nanti kita akan jumpa kalimah ihsan lepas ini. Kita akan jumpa ihsan. Maknanya ihsan adalah bukan ma'ruf. Sebab dah tak ada tanggungjawab dah. Ya, kita tak kena jaga dia dah, dia tak kena jaga kita dah. Maka pada ketika itu au maknanya kamu ada pilihan. Nampak tak ya? Au maknanya dalam konteks ketika rujuk kamu ada pilihan, pilihannya adalah melepaskannya. Dah talak dah. Tetapi masih Allah guna untuk rujuk. Sebab tadi kita katakan selagi mana manusia menggunakan akal. Bila biasanya akal mengambil tempat dalam diri ketika kita tidak membenarkan emosi menguasai diri. Kita sentiasa membenarkan emosi menguasai diri, sebab itulah kita mudah kena tipu dengan scammer. Kan kita kan? Yang gores dan menang, kena tipu lagi. Sejak tahun 80-an ada. Kena tipu lagi tahun 2023 ni. Kenapa? Sebab biasanya digunakan emosi. Oh, kalau gores ni dapat kereta sebiji, tak nak ke? Ya, kita kerja dulu pun tak dapat kereta sebiji. Sekarang gores ni dapat mana? Masya Allah. Ya, kalau akal kata, kalau semua orang dapat kereta sebiji, tak nampak kalau kita guna akal kan? So, baik sekarang ni, maka sekarang ni tasrih. Ya, tasrih. Au tasrihin, ya, au tasrihin yakni melepaskan. Imsak memegang, tasrih lepas, ya. Melepas. Imsak pegang lawannya adalah ya. Jadi kita ada level lagi. Level talak itu tak jadi talak lagi. Boleh lagi rujuk perkataan. Sedangkan talak sebenarnya adalah memang lepas. Ya, sebab itulah bila lepas waktu rujuk disebut sebagai talak bain sughra. Masih ada lagi talak, walaupun talak namanya talak bain, tetapi lepas tempoh rujuk, mana talak itu talak bain, tetapi kategorinya sughra, maknanya just in case, tiba-tiba terjumpa dari lama. Ya Allah, terkeluar gambar lama, ya. Tengok nota-nota lama, tiba-tiba berputik balik. Ya Allah, kenapalah aku silap sangat selama ni? Inilah wanita yang ku cari dalam hidupku selama ni rupanya. Tapi dia dah tasrih, ya. Dia maknanya dia tidak, tasrih adalah lepas bermaksud tidak rujuk dalam tempoh iddah. Maka pada ketika itu boleh tak balik? Boleh tak dia balik? Maknanya bolehnya dengan kahwin balik je lah. Hantar balik rombongan meminang. Tadi duk kata lupa dah tadi kan. Sebab nak experience. Minta jauh ni. Ada hantaran ya. Kalau dulu budak diploma, budak ijazah, ini mantan ijazah, mantan experience ya. Ya, wang pencen ya, pengalaman bekerja 50 tahun cuba bayang tak tahu berapa nak bayar. Budak diploma pun dah kena 20,000 kan. Budak ijazah 30,000. Ini yang dengan experience bekerja dan mendapat pencen kurang-kurang 100,000 ni. Kurang-kurang 100,000 nya harga value dia kan. Jadi nak ceritanya ya maksudnya walau pada
talaq yang kemudian disebut bain sughra, maknanya kalau nak patah balik masih ada ruang, masih ada ruang, wanita itu masih ada ruang, ya. Masih ada ruang. Jangan sampai dia lepas tiga lah, lepas tiga tu dah bain kubra. Bain kubra tu maknanya uh, memang memang tak boleh lah, memang tak boleh kecuali kawan tu dah berjumpa dengan orang lain, dah kahwin, dah habis dah semua tu. Ah, hmm. Ah, saya tak berani nak cakap perkataan tu sebab benda tu tak dibenarkan syarak. Kan? Jadi kadang-kadang takut jadi mudah dalam syarak menyebabkan kita sebut. Sebab setiap kita cakap ada implikasi. Ada implikasi. So implikasi, boleh rupanya just manage macam tu saja. So kalau taklah berat, ya, taklah Allah bagi benda tu berat pada kita, ya. Inilah yang berlaku sekarang kan, implikasi. Orang boleh cakap hukum tetapi implikasi. So implikasinya apa? So kalau implikasinya adalah untuk melanggar hukum Allah, maknanya kita jangan cakap. Jangan cakap. Ya, kita jangan cakap sebab kita cakap benda Allah tak suka. Ya, benda yang Allah tak suka kita jangan cakap. Okey? Okey. So, maka Allah bagi tahu pilihan yang kedua. Pilihan kedua maknanya dalam tempoh iddah kamu boleh rujuk, ialah au tasrihun bi ihsan. Nampak ya? Kita nak bezakan kefahaman antara ma'ruf dan ihsan. Walaupun kita tengok tadi sama-sama, ma'ruf mana buat baik, ihsan buat baik. Antara kalau kita tengok betul-betul ya, Islam punya adab. Sekarang ni nak buat macam mana dah tak ada rezeki orang kata. Dah buat macam mana dah tak ada jodoh. Okey, adakah dengan sebab tak ada rezeki dan tak ada jodoh dah kita dapat lesen untuk kita dera, sakiti, sukar, susahkan kehidupan? Tak. Allah bagi kamu balik, rujuk pada peraturan Allah. Bila kamu lepaskan, kamu dah tak terikat peraturan suami, isteri, tanggungjawab. Kamu takkan dianggap nusyus dan segala macam kalau kamu tak buat apa dengan dia. Tetapi sekarang, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kalau kamu berpisah, bi-ihsan. Bi-ihsan. Maka ihsan maknanya adalah dengan cara terbaik sebenarnya. Ya, dengan cara terbaik. Maksudnya, okey, kalau berpisah, berfikir bukan, sekali lagi, bila kita buat dapat terbaik, akal. Selagi emosi yang kita gunakan, ya, selagi emosi yang kita pertaruhkan, selagi itulah walaupun berpisah yang menyakitkan sampai seumur hidup. Kan? Berpisah. Ya, berpisah buat cara baik. Berpisah dengan cara baik, tak perlu kita kutuk, tak perlu kita buruk, tak perlu kita jatuh. Ya, dah tak ada jodoh, tak ada rezeki. Lepas dalam hati kita. Lepas dalam hati kita. Sebab orang ni kadang-kadang dia punya syaitan dalam hati tu dikata apa dia? Kalau aku tak dapat, tak ada siapa patut dapat dia. Itu memang syaitan punya perkataan yang diulang kat mulut dia. Ya kan? Kalau kita tak dapat, tak apa, kita ada orang lain. Dia pun ada orang lain. Cakap macam tu je kan. So, settle. Kan? Tapi senang tak? Susahlah sebab kita dah gelut dengan emosi. Once emosi kita ni yang merosakkan kita, banyaklah emosi kita. Ya? Emosi dan perasaan kita sendiri. Allahu Akbar. Berapa minit saya boleh? Waktu tambahan. 5 minit? Okey, kita habiskan sikit ya. Boleh tak? Sebab saya takut nanti sebab ada yang nak kena cepat, ada janji lain. Boleh? Boleh ya? Okey, kita 10 suku. Alhamdulillah. Baik, so Allah Subhanahu Wa Taala memberi option yang kedua kepada kita, bukan pada kita, saya tak nak sebut kita, pada mereka. Ya, pada mereka. Sebab Allah pun bukan fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhun bi ihsan wala dan tidak halal bagi kamu. Okey, ini satu kes lain. Ya, letak kes lain pula. Ya, habis yang tadi. Yang tadi ayat tu berhenti, kefahamannya complete, faham dulu apabila maknanya balik atau berpisah dengan cara terbaik. Okey.
Sebab ni banyak kaunselor-kaunselor dekat sini kan. Sebab kita kaunselor pada anak kita, kawan anak kita, kan? InsyaAllah saya yakin ni, ya kan? Mesti orang banyak datang tanya kan. Tanya mengadu kat kita. Yelah, orang tengok mengaji kat masjid negeri, kan? Kan? Bukan Selasa je, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, ya. Jadi siapa lagi dia nak rujuk kalau bukan ni orang dia kan? Jadi bersedialah insya-Allah kan. Bersedialah untuk membantu orang lain. So, kita cubalah kita, tapi ialah macam mana pun kita kena apply dalam diri kita yang saya katakan tadi kan. Sebab itulah the best untuk dapat makruf, dapat ihsan, dapat semua tarabbas tadi, akal. Ya Allah, sentiasa letak akal kami di atas dalam semua pertimbangan hidup kami, ya Allah. Ya, Tuan Haji. Mhm. Okey, sekarang macam mana tadi? Kita rujuk. Tetapi disyaratkan. Okey, kalau itu kita kena sambung ayat ni. Untuk kes itu kita kena sambung ayat ini. Sebab itulah ayat tu dia dah faham setakat tadi, tetapi Allah gunakan waw. Waw tu maknanya ada sambung sebab nak jawab soalan Tuan Haji. Baik, sekarang ni macam mana? Sekarang ni masalahnya adalah wanita terpulak tersebut. Ingat ya, talak adalah hak suami pada bila-bila masa. Sebab kita dah sebut dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa bagi orang lelaki itu ada satu darjat. Ya, tu je. Dan saya dah sebutkan pada pertemuan kita yang sudah, walaupun mungkin pada perempuan kata patut kita 50-50 kuasa kita kan. Tetapi kuasa yang 50-50 stabil ke? Tak stabil. Parlimen kita kalau ada 300 MP, 150 kerajaan, 150 pembangkang. Stabil tak parlimen kita? Macam itulah rumah tangga. Kena bagi satu lebih. Akhirnya 151, yang ni 149. Baru dapat buat keputusan. Jadi itu idea dia. Maknanya walaupun Allah, bukan masalah Allah. Masalahnya adalah memang kena ada orang yang dalam satu syarikat pun kan. Kalau satu syarikat pun sama. Okey, kita punya shareholder adalah 33.3, 33. Maka bila datang masalah, biasanya payah. Tetapi sebab tu kena ada majority shareholder. So bila ada majority shareholder, walaupun kita tak lama saya minority shareholder, tapi majority shareholder itu penting untuk syarikat itu sendiri. Sebab kalau tidak dia akan tergantung, tak ada kesudahan. So itu kita faham. Baik, untuk jawab soalan Tuan Haji, kita tengok ayat ini, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataitumuhun, dan tidak halal bagi kamu wahai para suami untuk mengambil kembali sesuatu yang telah engkau berikan kepada mereka berupa mahar atau mas kahwin jika kamu menceraikan mereka itu illa. Sekarang ni memang betul-betul nak jawab Tuan Haji soalan. Illa, melainkan ayyakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bihi tilka hududullah. Okey. Baik, ayat dia kita tengok di sini dulu bahawa okey, tidak halal bagi kamu wahai suami mengambil kembali sesuatu yang telah kamu beri kepada mereka berupa mahar atau mas kahwin jika kamu menceraikan mereka. Okey. Dalam kes cerai ini ialah kes khulu'. Sekarang suami tak nak cerai. Tetapi isteri nak cerai. Itu kan? You lepaskan I. Kan? Kita nak rujuk tetapi no, I nak you lepaskan hak I. So ini dia punya jawapan kat sini yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya lupa nak sebut tadi bahawa zaman jahiliyah, ya, talak itu bukan dua. Talak tak ada had. Talak boleh rujuk maksud saya. Dulu. Dan lelaki saja-saja dia mengenaya seorang perempuan dengan cara dia melepaskan talak dan dia rujuk. Bila nak habis iddah, dia lepaskan talak dan dia rujuk. Dan akhirnya perempuan itu akhirnya begitu. Orang nak kahwin tak boleh. Dia nak, sebab memang begitu. Memang budaya Arab
begitu. Sebab tak ada peraturan tentang perkahwinan secara tepat. Maka menyebabkan orang lelaki yang menggunakan kuasa ini semamahnya. Maka talak dia orang ikut dia orang je. Bila nak habis iddah, I rujuk you. Dan kemudian dia talak lagi. Nak habis, cuba bayang, tak ada kesudahan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, semua ni kalau kita tengok dalam tafsir menceritakan bagaimana benda ni memang berlaku pada golongan Ansar dulu, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita mengadu bahawa suami dia buat macam tu kat dia. So untuk beri hukum pada kita lah, untuk beri hukum pada kita, maka pada ketika itu datangnya ayat ini. Nabi terus baca at-talaqu marratan. Maknanya talak itu kamu boleh bagi dua je. Maknanya dua je. Maknanya hak kamu dah makin habis. Peraturan ini sebenarnya menghilangkan autoriti yang ada tadi pada secara mutlak pada seorang suami, tetapi perlahan-lahan dengan sebab dia sendiri tidak dapat mengurus dan mengendalikan rumah tangganya dengan baik, maka pada ketika itu ada ruang-ruang untuk para wanita itu melepaskan daripada perkahwinan tersebut. Baik. Maka antara yang berlaku adalah di sini adalah saya baca dulu sampai habis, nanti kita naik balik ya. Baik, tidak halal bagi kamu wahai para suami untuk mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan pada mereka berupa mahar atau mas kahwin jika kamu menceraikan mereka itu. Kecuali kalau kedua-duanya khawatir, yakni maksudnya suami dan isteri itu alla yuqima hududallah, tidak dapat menjalankan hukum Allah. Artinya tidak dapat melaksanakan kewajipan-kewajipan yang digariskan oleh Allah dalam rumah tangga. Ya, sebab rumah tangga suami kena taat, isteri taat suami, suami kena jaga isteri. Itu al-hudud Allah. Itu al-hudud Allah yang Allah tetapkan. Itu peraturan yang memang kedua-dua nak terima. Okey, you akan jaga saya akan jaga you, blablabla. Itu dia punya itu. Itulah hududullah dalam konteks ayat ini. Konteks ayat hududullah di sini adalah suami dan isteri untuk menjaga, memberi hak-hak yang patut kepada pasangan mereka. Ya. Dan di sini menurut satu qiraat dibaca dengan yukhafa secara pasif, ya. Mana isim maf'ul, ya, bukan yakhaf. Ayat tu mana dia? Ayyakhafa, dalam satu qiraat dibaca ayyukhafa hududallah, ya, hududullah, dia jadi yukhafa hududullah, ayyakhafa hududallah. Baik, sedangkan al-yuqima menjadi badal istimal dari dhamir yang terdapat di sana. Terdapat juga bacaan. Okey, ini saya terasa malas nak menerangkan sangat sebab dia just untuk mengambil beberapa qiraat dan kita tak baca qiraat itu, ya. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, dan sekiranya kamu merasa khawatir bahawa mereka berdua tidak dapat menjalankan hukum hakam Allah, maka tidaklah mereka itu berdosa mengenai wang tebusan yang dibayar oleh pihak isteri untuk menebus dirinya. Artinya tidak ada salahnya jika pihak suami mengambil wang tersebut, begitu juga pihak isteri juga jika membayarnya. Baik. Okey, ini jawapan pada Tuan Haji tadi. Memang tak ada pun, akan ada dia punya had dia, akan ada dia punya, tak wujud satu gantung tak ada tali kecuali kita tak urus. Ya, kalau kita tak urus memang dia akan jadi gantung tak bertali. Tetapi dalam peraturan yang ada dalam agama memang akan sampai satu masa ada peraturan, maknanya nak imsak atau tasrih, dua pilihan saja. Kalau imsak bima'ruf, ikut balik hududallah, jaga hak masing-masing. Tapi tak, okey, tasrih dengan cara terbaik. Ya, tapi itulah masyarakat kita. Bila maksudnya masyarakat kita bukan nak melemahkan masyarakat kita, tetapi bila kita semua menggunakan emosi, mentua pakai emosi, ipar pakai emosi, tak ada pakai akal, dan akhirnya tak ada kesudahan. Ya, tak ada kesudahan. Yang mangsanya adalah isteri atau juga suami. Saya sebut dua jugalah kan, bagi nanti takut Tuan Haji nanti berarti tak ada dah, masya-Allah kan. Kalau tak ada Tuan Haji macam manalah kelas kita kan. Baik, ayat ini tebus talak. Ayat ini adalah tentang ayat tebus talak ataupun disebut khulu'. Ayat ini adalah hak seorang isteri boleh, tetapi sebab bila sebut khulu' dan tebus talak, dia bukan hak suami lagi dah, dia kena pergi atas pada hakim. So isteri boleh keluar daripada konflik ini, rupanya dia ada satu yang namanya adalah khulu'. Maknanya pergi pada hakim dan kemudian berjumpa dengan hakim, minta supaya hakim melepaskan mereka.
Dan bila lepaskan, baik, dalam konteks ini, bila isteri yang minta, maka berlakulah tebus talak. Tebus talak tu maknanya isteri kena prepare untuk bayar balik mas kahwin dan apa-apa yang ditetapkan oleh hakim. Ya. Tapi saya tak tengok kes Selangor, saya tengok dalam kes wilayah, maksimum setakat ini tebus talak adalah 30,000. Ha? Ya, memang kahwin lain. Tetapi ini saya sebut kes. Maknanya suami tak nak talak. Suami tak nak talak. Tetapi isteri menggunakan enactment lah, kita kata peraturan khuluk untuk dia dapat lepas, tetapi adalah dengan syarat. Sebab tu dia kata la yahil, kamu tidak halal untuk mengambil tadi kan, dan boleh mengambil. So maknanya untuk tebus talak dia boleh berlaku macam tu. Tetapi saya sebut tadi maksimum seorang, maksimum. Yang lain tu RM5. Sebab lelaki tak nak juga. Maka hakim serahkan bahawa keluarkan RM5. Sebab mas kahwin kita berapa sangat kan? Mas kahwin kita mahal Kami pahang RM20, 50 sen tu je. Kan? Baik. Ya? Tidak? Ya, kalau tak ada tak payah keluar. Tak keluar kahwin. Tunggulah dia keluarkan talak. Ini maknanya override dia punya kuasa dia. So talak. So saat itu suami tanpa talak tapi berpisah. Ingat, untuk pisah kena talak. Tetapi menggunakan khuluk atau tebus talak, suami, I tak nak pisahkan you. Tapi hakim kata, you kena pisahkan. Tapi dengan syarat, sebab hak itu sekarang ni macamlah nak adil kot mana. Dulu kita nak kahwin, laki-laki yang keluar duit kan. Kan? So, kalau sekarang kan nak lepas, kita keluar duit pula sekarang. Apa salahnya? Keluarlah pula, contohnya kan. Jadi, tapi kebiasaannya, hakim bukan minta apa yang lelaki minta. Hakim akan buat penilaian dia. Saya sebut tadi maksimum. Ya, ada juga yang kata, ada yang, sebab dalam hadis, semua ni berlaku dalam hadis. Ya, kalau, okey. Baik. Kita bincang benda yang dari segi ilmunya saja kan. InsyaAllah nantilah kita akan bincang bab khuluk ni sedikit sebab saya nampaknya macam nak tahu kan. Semangat nak tahu. So nanti kita akan tengok bagaimana keadaan yang dikatakan berlakunya sebab saya ulang sekali lagi, bila masuk pada tebus talak yang disebut tadi ataupun khuluk, suami tidak menggunakan talak untuk berpisah. Hakim memisahkan dia dan berlakulah talak itu talak bain sughra. Talak bain sughra maksudnya bila dijatuhkan dia ada iddah. Dalam iddah tu suami tak boleh nak refer. Suami tak boleh I rujuk you. No. Dalam bab khuluk suami tak ada hak untuk rujuk. Jadi pada ketika itu maknanya isteri memang dia dah memang okeylah pada ketika itu daripada suami yang Tuan Haji kata tadi I nak apa ni? I nak berpisah kan, dengan syarat nak pisah tadi kan. Yang boleh berlaku insya-Allah. Baik, nanti insya-Allah kita sambung akan datang